Ramai yang sindir menteri. Dulu jadi pembangkang cakap lain, jadi kerajaan cakap lain. Sebenarnya benda ni terpakai pada ramai ahli politik, bukan Rafizi seorang. Jadi saya malas nak komen tentang perkara tu. Sekadar jadi pengajaran bagi kita semua, termasuk saya. Kita jangan sembang kencang sangat, sembang berpada-pada. Anyway, kita lihat satu persatu apa yang Rafizi cakap dengan adil dan rasional. Kita try. Adakah benar kerajaan tak boleh kawal semua harga? Apa yang Rafizi cakap yang itu betul. Memang mustahil untuk kawal semua harga. Rafizi sebut kalau kawal semua harga jadi macam negara komunis. Tapi negara komunis pun tak boleh kontrol semua price. Yang mana kita boleh kontrol, yang mana kita rasa sesuai untuk kawal, kita kawal lah. Macam harga ayam mentah, kita cuba turunkan 20 sen. Tapi bila masuk ke kedai makan, restoran dan sebagainya, memang dah jadi susah untuk nak kawal harga. So, apa yang menteri kata tu ada asas. Kedua, adakah baik cadangan Rafizi untuk senaraikan banyak harga, kemudian biar pengguna pilih dan boikot mana restoran yang tak turunkan harga? Secara teori, okey lah kalau pengguna banyak info dan pengguna pilih untuk tak pergi restoran yang mahal, restoran tu akan terpaksa turunkan harga. Secara teori, secara praktikalnya kita tahu benda tu tak semudah, tapi ada asas lah teori tu. Ketiga, cuma adakah dengan benda ni boleh menyelesaikan masalah kos sara hidup? Bab ni saya kata tak selesai masalah. Sebab ada satu perkara yang kita kena faham, yang betul-betul kena faham. Konsepnya ialah one person's expenditure is another person's income. Perbelanjaan seorang adalah pendapatan orang lain. So kita sebenarnya tak cakap tentang menambah pendapatan, menambah saiz kek. Kita cuma cakap tentang mengalih benda yang sama, yang saiznya sama, daripada A ke B. Naik sikit, turun sikit. Pendapatan secara keseluruhannya tak naik pun dengan kita buat macam ni. Tapi soal mengalih tak ada masalah, bagus sebenarnya. In fact, isu dalam ekonomi tentang distribution, siapa dapat agihan kek saiz mana. Dalam erti kata lain, kita cuma redistribute income tu daripada satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Benda ni okey kalau yang kita nak ambil itu adalah daripada restoran besar dekat KLCC. Tapi yang kita tengah cakap ni adalah harga makanan dekat warung, dekat gerai, dekat kedai, yang margin dia pun tak sampai 10%. Kita bagi pengharapan kepada pengguna, kita boikot restoran ini dan itu, warung ini dan itu untuk turunkan harga. Tapi kalau kos kat restoran tu pun tak turun, macam mana boleh ke dia nak turunkan harga? Dan secara puratanya kos tak turun. Kadar inflasi mungkin menurun, tapi kadar inflasi tu wujud. Maknanya masih lagi naik, bulan ke bulan pun masih naik. Macam mana peniaga, pengusaha nak turunkan harga kalau harga barang mentah belum turun? Saya bagi satu contoh spesifik. Ni data daripada DOSEM, daripada Jabatan Perangkaan. Harga ayam purata seluruh Malaysia pada Oktober 2022 adalah RM10.07 1 kilo. Disember RM10.31. Itu satu contoh saja. Kemudian kita tahu ada kos-kos lain selain daripada harga barang mentah, kos pekerja, kos buruh yang susah kita nak dapat sekarang ini. So ini semua masalah-masalah inflasi yang datang daripada supply side. Jadi kalau kita minta buat apa-apa dekat demand side, sebenarnya tak urus masalah sebenar. Rumusan ringkasnya, jadi nak squeeze warung ni bukan satu penyelesaian. Kita bagi info pada pengguna dan mana restoran yang memang tengah buat benda yang tak patut, okey bagus. Tapi secara keseluruhannya, this is not the solution. Kita kena fokus kepada pencatutan yang mungkin berlaku di peringkat lain selain daripada restoran. Itu benda yang susah tapi kena buat juga perkara tu. Kedua, kita kena fokus kepada mengurangkan kos selain daripada soal pencatutan di peringkat pembekal dan sebagainya. Ketiga ialah berkenaan selagi kita tak dapat satu plan untuk naikkan pendapatan rakyat Malaysia, selagi inilah kita akan sentiasa cakap tentang harga barang. Ketiga-tiga perkara ini bukan perkara mudah. Jadi nak salahkan menteri, nak salahkan kerajaan, siapa pun jadi kerajaan, susah nak buat benda ni. Cuma kalau kita ada ilmu sikit untuk faham tentang perkara ni, kita punya komen, kita punya trolling tu pun bukan level cyber trooper lah. Maknanya kita punya komen mesti berasaskan sedikit pengetahuan dan pandangan. Isu ekonomi tak mudah. Kalau mudah, solution dia orang dah buat dah. Bukan hanya kat Malaysia tapi seluruh dunia. Kita bagi masa dan peluang kepada menteri dan kerajaan. Kalau tak, sampai bila pun kita cakap level macam ni je. Kalau kita jadi kerajaan, orang serang kita level ni. Besok kita tak jadi kerajaan, kita pula serang orang balik. Benda yang sama. Tak meningkat pun kualiti perbahasan kita. Sekarang politik pun dah banyak lain. So kita try buat cara lain.